Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Baginda bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ibumu. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Baginda menjawab, bapamu. Juga Asy-Syaikhan merawikan dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, ibuku datang kepadaku, dia seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW, maka aku minta fatwa Rasulullah SAW. Aku berkata, ibuku datang kepadaku sedangkan dia benci kepada Islam, perlukah aku menemuinya? Nabi menjawab, ya, temuilah dia. Tu sebab cerita, tak kira siapa mak kita, apa juga mak kita buat, kita kena baik. Tu sebabnya saya bersama dengan Ustaz Syafiq Liao dan juga Taufik Yap tu, yang convert masuk Islam. Dia pun cakap, masa perayaan tahun baru Cina, dia pergi menziarah mak dia jaga ke hati mak supaya nak gambarkan betapa indahnya Islam ni. Mana tak ada hal dah, walaupun perayaan mak dia boleh balik, dan mak pun tahu dia tak boleh makannya, tak boleh makannya, yalah tu. Maknanya Islam tak menjauhkan anak itu daripada dia. Tu dia indah Islam kan. Tu dia, kita jangan disusah-susahkan. Yang dah sonang jangan nak sonang-sonangan lagi. Islam ni agama yang mudah, tak semayang pun tak apa. Tu tampan sekali. Dah sonang nak sonang lagi kan. Tapi Islam tu agama yang indah. Ada seorang artis bertanya pada seorang artis. Dan artis tu tanya pada saya. Kan? Saya yang tak artis kan. Artis tanya ke artis tu tanya ke saya. Dia tanya saya soalan. Kan gambar hari-hari tanya soalan. Ada orang tu tanya macam-macam lah. Soalan pelik-pelik pun ada. Apa hukum main kahwin dengan ustaz dia? Ustaz mana tu? Ustaz lah teh. La ilaha illallah, sabarlah aku. Hukumnya tak ke gaung, tak tahu lah. Saya kata. Dia tanya soalan, Ustaz, kalau betul lah, dia kata pakai tudung tu wajib deh. Artis tu tanya ke artis tadi, artis tu tanya saya, kalau tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam senarai rukun Islam tu? Sonang. Tergangkit koning saya contoh soalan tu kan. Masuk jadi rukun Islam tu daripada 5 tambah 1 lagi, memakai tudung teh setiap hari tu tak. Saya jawab lah, nak undingkan kau ya, cakap tu. Banyak li nak jaga, cakap tu kan. Saya pun cakap, rukun Islam memang tak masuk tu, tetapi pakai tudung hukumnya wajib. Nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan, contoh kita tengok amar ma'ruf nahi munkar, mencegahkan, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Benda tu wajib. Pun tak sebut dalam rukun Islam, tak sebut. Dan bila kita sebut tentang pakai tudung tak masuk, pun tak sebut, tapi wajib. Dan orang yang tak pakai tudung, orang Islam yang tak pakai tudung, tetap orang cakap di Islam. Sebab tu dia tak masuk dalam rukun Islam tadi kan, tak masuk rukun Islam, tapi dia tetap Islam walaupun tak pakai tudung. Cuma yang dia kena baca rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, ada kiamat, qada dan qadar ni semua kan, kita sebut kan. Jadi tak, yang dia kena tengok balik percaya pada Allah. Makna kalau percaya pada Allah, percaya pada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah atau melalui kitab, tentu kau akan pakai tudung sebab kau percaya. Macam tu jawab Allah suruh kau buat tak? Buat. Nabi suruh? Buat. Apa yang Quran suruh? Buat. Maka pakailah tudung. Apalah kau baca rukun Islam lah. Contohlah kira kan. Jadi okey. Ada satu tu dia tanya soalan, kalaulah dia dah bayar zakat pada hari puasa yang ke-6 dia meninggal, adakah kena pulang duit zakat tu? La ilaha illallah, cakap tu. Mujurlah kau tak tanya soalan ni kat luar kan. Tak adalah, memang wajib. Kalau patut dia tanya macam ni. Dia sampai hidup 6 hari pada bulan puasa. Hari ke-6 dia meninggal. Adakah kena bayar zakat? Bayar, tapi bukan dia bayar dah. Kalau bayar dia dengan amil-amil jadi mayat. Jadi mana kau tolong bayarkan untuk dia. Sebab dia tetap wajib, sebab dia sampai hidup lagi pada bulan puasa tu. Faham? Faham ke tidak ni? Faham. Dah mula dia confuse. Tu tanda-tanda nak habis tu. Kan? Nak habis ceramah kan. Saya paling senang sekali tu dia kan. Paling senang tu. Ingat kita sayang ke mak ayah kita.
Ibn Hibban merawikan keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga bergantung pada kemarahan kedua orang tua. Dan dalam riwayat At-Tabrani, taat kepada Allah juga bermakna taat terhadap kedua orang tua serta menderhakainya juga bermakna menderhakai terhadap orang tua. Dalam riwayat Al-Bazzar, redha Tuhan itu terhadap dan redha orang tua serta kemurkaannya terdapat dalam kemarahan kedua orang tua. Riwayat Tirmizi pula, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW serta berkata, aku telah melakukan dosa besar, bolehkah aku bertaubat? Nabi SAW bertanya, apakah engkau ada ibu? Dia menjawab, tidak. Dan Nabi SAW bertanya lagi, adakah engkau ada makcik? Ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, berbaktilah kepadanya. Jadi ada soalan yang tadi yang kita bincang mula-mula tadi, kalau mak ayah dah tak ada macam mana? Dan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah, bolehkah aku berbakti kepada kedua orang tuaku dengan sesuatu setelah mereka meninggal? Maka Nabi SAW menjawab, boleh dengan mendoakan mereka dan memohon diampunkan mereka, menepati janjinya. Cuba ingat balik, mak dulu pernah buat janji apa, abah pernah janji apa, nak sedekah kau yang belum buat lagi, kan, apa dia? Kemudian menghubungi sanak kerabat yang hanya boleh dihubungi dengan mereka serta memuliakan teman mereka. Maknanya siapa dia sahabat-sahabat dia, siapa sanak saudara mereka yang rapat dengan dia tu, makin siapa sesaudara yang masih lagi dengan dia, yang kenal, sesaudara yang tahulah, puai baik-baik dengan dia, hantar pergi jumpa sedekah. Kawan-kawan tu jumpa. Macam saya selalu akan kawan arwah abah sakit surau tu, kalau hari kami Jumaat, kalau tanggal PHC Yasin tu, cik jom pergi layan tom yum, layan sup ekor, bawa dia, ajak makan, niatkan untuk arwah waktu belanja makan tu. Tak apa cik, ni saya niat untuk arwah ni. Ya kau, selalu-selalu lah niat untuk arwah. Tak kira lah kan. Tapi tak adalah pahala kita. Pahala kita membelanja keluar duit tu ada. Tu Allah Ta'ala juga lain maha mengetahui. Tapi kita niatkan untuk arwah. Tu satu cara. Marin mungkin kita tak tahu. Kita jahil marin. Kita tak tahu. Sebab apa kita kena buat ni? Sebab apa? Tidak ada ganti. Satu lagi yang paling penting, masa. Masa kita ni kita tak tahu bila. Kita ni yang masih duduk hari ni dengan ceramah ni kan, alhamdulillah hidup lagi kita tu. Kan? Malam tadi berapa ramai orang tidur tak sampai minta hidup lagi pagi ni. Tak sampai pun minta tapi masih hidup, nak tunjuk sayang Allah Taala kat kita. Tu sebab sekarang ni masa tu. Tadi kita dah tak boleh ganti, Rasulullah tak boleh ganti. Mak ayah tak boleh ganti. Dan satu lagi tak boleh ganti, masa tak boleh ganti. Kan? Kita nak qada solat contoh kan. Kau hidup lagi sampai qada. Kau mati tak sampai lagi dah. Orang semayangan kita. Jadi itu sebabnya mana yang ada jaga. Masa yang dah berlalu dah lepas, tak boleh ganti lagi dah. Akan datang belum tahu, tapi sekarang jaga perangai elok-elok. Buat perangai elok-elok. I am for A, ingat mati for Allah. Selalu saya cakap kan, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Budak-budak dah naik basikal ya, lunggah ke kereta tu, mati. Tak ada siapa sangka tu. Boleh-boleh tahu umur, tak ada siapa sangka dia mati. Itu saya ceramah ke ada satu masjid apa, Usamah bin Zaid apa? Masjid apa? Kan Bukit kan? Lepas ceramah ada sepasang suami isteri tu jumpa saya. Ustaz, ceramah kat sini lah. Dah sudah dah tadi. Lah, dah sudah kok. Dia ingat ceramah lepas isyak. Pergi maghrib kak? Ya kok, dia suami isteri. Saya ni datang menyampaikan hajat. Anak saya nak sangat jumpa dengan Ustaz. Ya kok. Mana dia dah meninggal teh. Anak yang umur 10 tahun. Meninggal dalam tidur. Ya kok, dalam tidur. Sakit apa? Tak ada sakit dah. Tapi Ustaz tiap-tiap malam 2 bulan sebelum tidur tak ganti-ganti tengok video Ustaz. Korang jangan takutlah tengok video aku lepas ni. Ini budak tu setiap malam, makna setiap malam dia hadir, makna hadirkan diri dia untuk menonton. Menonton, menyaksikan majlis ilmu. Bukan saya lah, mungkin ada lah ustaz-ustaz lain sekali. Jadi dia mati dengan keadaan dia menyaksikan majlis ilmu tu. Kan? Termasuklah menerusi audio kuliah kan, orang tengok. Salah. Sekarang dah tak ada alasan tak hadir majlis ilmu. Lepas semayang dia pun buka Facebook, tak letak majlisnya semua, panggil nak beranak semua. Pengah ni ustaznya ceramah live. Tu yang dan tak berani bona nyebut negara lain sekarang ni. Saya ceramah Kek Lu Bondo mungkin pasal kejiranan. Saya tak cakap orang sini no, saya cakap orang Singapura cakap macam tu.
Langsung ada komen dalam tu. Apa salah kami yang kena ni dia tu. Oh, tak boleh dah. Tu saya sebut je jauh sikit. Itulah dia keadaan. Kan? Jadi masa yang ada manfaatlah. Jangan kita buang masa kita. Kan beribadah banyak. Orang ingat mati, dia akan bertaubat, dia akan rajin beramal ibadah dan dia akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kan?